Assalamualaikum. Bersama saya Nurul Syazani binti Abdullah dan dua lagi sahabat saya iaitu Nurin Kamilia Auni binti Zainuddin serta Nurul Syairah binti Muhammad Khairi akan mengajar anda semua berkaitan dengan topik yang terdapat dalam subjek ini iaitu BMMB 3013 yang diajar oleh Puan Razita binti Haji Omar berkaitan dengan cara penghasilan bunyi huruf vokal hadapan. Tapi sebelum kami menguraikan dengan lebih lanjut bagaimana penghasilan bunyi vokal tersebut, baiklah, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mengetahui apa itu alat artikulasi. Nak tahu? Jom tonton sampai habis. Baiklah, mari kita mengenali alat artikulasi ya kawan-kawan. Alat artikulasi atau alat tutur ni merupakan alat-alat yang memainkan peranan yang sangat penting dalam mengeluarkan atau menghasilkan bunyi bahasa. Alat-alat ini terdiri daripada bibir atas, bibir bawah, hujung lidah, hadapan lidah, belakang lidah, gusi, batas gusi, lelangit keras, lelangit lembut dan pita suara. Kesemua alat-alat yang dinyatakan tersebut berfungsi untuk menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa? Ya, bunyi bahasa iaitu bunyi vokal, konsonan dan diftong yang telah dilabelkan mengikut alat dan daerah pengeluaran yang terlibat. Berikut merupakan rajah kedudukan alat artikulasi manusia. Mari kita perhatikan betul-betul. Kawan-kawan, alat artikulasi ni ada 3 jenis, iaitu pengeluar, daerah pengeluaran dan rongga pertuturan. Mari kita lihat apa itu pengeluar. Pengeluar atau lebih dikenali sebagai articulator merupakan alat sebutan yang dapat digerak-gerakkan dan diletakkan pada beberapa kedudukan. Pengeluar pertama iaitu bibir bawah dapat bergerak ke bibir atas. Seterusnya, gigi bawah dapat bergerak ke gigi atas. Selain itu, lidah dapat naik dan turun di dalam rongga mulut. Manakala lelangit lembut pula dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Seterusnya, anak tekak. Anak tekak dapat bergerak ke arah dinding tekak. Dan akhir sekali, pita suara. Pita suara dapat terbuka atau tertutup semasa udara melaluinya. Seterusnya, daerah pengeluaran. Daerah pengeluaran dikenali juga sebagai titik artikulasi atau daerah artikulasi, iaitu tempat yang tetap atau statik. Kebanyakan alat ini terletak di bahagian sebelah atas rongga mulut yang dikenali sebagai titik atau daerah kerana menjadi tempat pertemuan atau persentuhan dengan pengeluar dalam proses pengeluaran bunyi bahasa. Titik artikulasi yang pertama iaitu bibir atas berfungsi sebagai tempat persentuhan dengan bibir bawah. Seterusnya, gigi atas pula berfungsi menjadi tempat persentuhan dengan gigi dan bibir bawah. Selain itu, gusi atas berfungsi sebagai tempat persentuhan dengan hujung atau depan lidah. Lelangit keras pula tempat persentuhan dengan tengah lidah. Dan akhir sekali, peti suara tempat terletaknya pita suara kita. Sekali iaitu rongga pertuturan. Rongga pertuturan merupakan ruang laluan udara yang datangnya dari paru-paru dalam proses menghasilkan bunyi bahasa. Terdapat 3 rongga iaitu rongga tekak, rongga mulut dan rongga hidung. Ini merupakan video bunyi huruf vokal iaitu huruf A, huruf I, huruf O, huruf I dan huruf U. Untuk maklumat kawan-kawan, kanak-kanak di tadika menggunakan kaedah fonetik untuk mengenali huruf A, B, C sampai Z.
adalah bunyi bersuara. Dan apabila kita menghasilkan bunyi vokal ini, udara dari paru-paru keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa ada sebarang sekatan ataupun gangguan. Selain itu, bunyi vokal terdapat dua ciri, iaitu kelantangan dan kepanjangan. Dan yang terakhir sekali, sifat vokal ditentukan oleh keadaan bibir dan kedudukan lidah. Kita teruskan dengan vokal hadapan sempit I. Macam mana keadaan mulut kita, rongga kita sewaktu kita menghasilkan bunyi I? Yang pertama, hujung lidah di sini. Hujung lidah dinaikkan ke arah paling tinggi, ke arah gigi gusi. Tapi kita tak sentuh gigi gusi pun. Kemudian, lelangit lembut dan anak tekak juga dinaikkan supaya udara dari paru-paru ni dapat keluar melalui mulut. Pita suara juga di sini kita dapat lihat. Pita suara direnggangkan dan bergetar, kemudian menghasilkan bunyi bersuara I. Seterusnya, kita teruskan dengan vokal hadapan separuh sempit E. Memang kita nampak huruf I, tetapi dalam fonetik kita sebut sebagai E. Macam mana keadaan mulut kita sewaktu kita menghasilkan bunyi E? Hujung lidah di sini, kita naikkan hujung lidah, kita turunkan hujung lidah 1/3 daripada vokal depan sempit tadi. Sebab vokal depan sempit I kita naikkan tinggi sampai ke gigi gusi, tapi kita tak sentuh gigi gusi. Kalau vokal depan separuh sempit kita turunkan sikit 1/3 daripada vokal depan sempit I tadi. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan supaya udara dapat keluar melalui mulut. Pita suara juga digetarkan dan direnggangkan supaya dapat menghasilkan bunyi bersuara, iaitu bunyi E. Baiklah, kita teruskan dengan vokal hadapan separuh luas E. Kenapa E? Sebab I taling. Dalam bahasa Melayu ada dua I, iaitu I pepet E. Kalau I taling, E. Simbol fonetik bagi I taling ialah simbol 3 terbalik. Hujung lidah diturunkan 1/3 daripada vokal hadapan separuh sempit E tadi. Kemudian, lelangit lembut dan anak tekak juga dinaikkan supaya arus udara dapat keluar melalui mulut. Kemudian, pita suara direnggangkan dan bergetar supaya dapat menghasilkan bunyi bersuara, bunyi E. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan vokal hadapan luas A. Vokal hadapan luas A ini, dia hujung lidah diturunkan 1/3 daripada vokal hadapan separuh luas A tadi. Keadaan lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan sama seperti vokal-vokal tadi supaya arus udara dari paru-paru ini dapat keluar melalui mulut. Pita suara, kita nampak pita suara ini renggang dan bergetar. Kemudian menghasilkanlah bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. Ini merupakan lidah hadapan dan lidah belakang bagi vokal I dan vokal U. Kita dapat lihat perbezaan keadaan lidah sewaktu menghasilkan kedua-dua bunyi vokal ini. Lidah pula terbahagi kepada 3, depan, tengah dan belakang. Perbezaan di antara penghasilan bunyi vokal U ialah bibir bundar. Apabila menghasilkan bunyi I, bibir adalah hampar. Mari kita cuba. I, U, I. Mesti kawan-kawan semua tertanya, macam mana keadaan alat artikulasi ini semasa mengeluarkan bunyi bahasa? Jadi, mari kita lihat.
Kawan-kawan, inilah vokal hadapan luas yang disebut sebagai A. Okey, yang pertama, hujung lidah diturunkan 1/3 daripada kedudukan vokal depan separuh luas. Yang kedua pula, lelaki lembut atau anak tekak dinaikkan rapat ke dinding rongga tekak supaya udara keluar melalui mulut. Yang ketiga, pita suara direnggangkan dan bergetar. Bunyi terhasil ialah bunyi bersuara. Yang terakhir, bibirnya dalam keadaan terhampar. Okey kawan-kawan, seterusnya mari kita belajar vokal hadapan sempit I. Okey, kalau kawan-kawan nak tahu vokal hadapan sempit ini, keadaan alat artikulasi dia, hujung lidah dinaikkan. Yang mana hujung lidah dinaikkan paling tinggi ke arah gigi gusi, tetapi tidak menyentuh gigi gusi. Yang kedua, langit lembut atau anak tekak dinaikkan rapat ke dinding rongga tekak supaya udara keluar melalui mulut. Yang ketiga, pita suara direnggangkan dan bergetar. Bunyi yang terhasil semestinya lah bunyi bersuara. Yang terakhir, bibirnya dalam keadaan terhampar, sama juga dengan vokal hadapan luas A. Seterusnya kita pergi kepada vokal hadapan separuh sempit E. Okey, hujung lidah diturunkan 1/3 daripada kedudukan vokal depan sempit. Kemudian, lelaki lembut atau anak tekak dinaikkan rapat ke dinding rongga tekak supaya udara keluar melalui mulut. Yang ketiga, pita suara direnggangkan dan bergetar. Bunyi yang terhasil sudah semestinya bunyi bersuara seperti E. Yang terakhir, bibirnya dalam keadaan terhampar. Kalau kawan-kawan tengok, sebelah kanan adalah gambar rajah bagi vokal hadapan separuh sempit E. Kawan-kawan, kita dah sampai ke vokal yang terakhir. Apa tu? Vokal hadapan separuh luas yang disebut sebagai E. Okey, jom kita tengok macam mana keadaan alat artikulasi vokal ini semasa mengeluarkan bunyi bahasa. Okey, jadi hujung lidah diturunkan 1/3 daripada kedudukan vokal depan separuh sempit. Langit lembut pula atau anak tekak dinaikkan rapat ke dinding rongga tekak supaya udara keluar melalui mulut. Yang ketiga, pita suara direnggangkan dan bergetar. Bunyi yang terhasil semestinya bunyi bersuara. Dan juga, bibir vokal ini adalah dalam keadaan terhampar. Dan cara membunyikannya adalah E. Jadi, mari kita menganalisis bunyi-bunyi vokal hadapan berdasarkan lagu kanak-kanak dan juga lagu dialek. Jom! Kawan-kawan, jangan lari lagi tau. Sebab kita nak belajar tentang contoh perkataan vokal hadapan, iaitu A, I, E dan E. Anak itik didi mandi dalam kolam. Dekat mana didi bawah pokok mempelam. Okey kawan-kawan dah dengarkan tadi lagu Didi and Friends Anak Itik Didi. Okey, jadi baris pertama, anak itik didi. Anak merupakan perkataan yang mengandungi vokal hadapan A di hadapan perkataan. Yang kedua, perkataan itik merupakan vokal hadapan bagi I. Yang ketiga, didi merupakan vokal hadapan I yang berada di tengah-tengah perkataan. Okey, baris kedua pula. Mandi dalam kolam. Mandi mempunyai contoh perkataan bagi vokal hadapan I yang berada di hujung perkataan. Dalam merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan A yang berada di tengah-tengah perkataan, begitu juga dengan perkataan kolam. Okey,
Jom kita lihat kepada baris ketiga. Dekat mana di? Dekat merupakan vokal hadapan E yang berada di tengah-tengah perkataan. Mana merupakan vokal hadapan A yang berada di hujung perkataan. Didi merupakan perkataan vokal hadapan E yang berada di tengah dan juga di hujung. Yang terakhir, baris yang terakhir, baris keempat. Bawah pokok mempelam. Bawah merupakan vokal hadapan A yang berada di tengah perkataan. Mempelam merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan E yang berada di tengah-tengah perkataan. Jom kita lihat seterusnya. Semua berkawan satu-satu, hurra, hooray. Jom kita lihat contoh perkataan bagi lagu Semut Berkawat Satu-Satu, hurra, hooray. Okey, baris pertama. Semut merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan E yang berada di tengah-tengah perkataan. Berkawat merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan A yang berada di tengah-tengah perkataan juga. Okey, yang baris kedua. Satu merupakan vokal hadapan A yang berada di tengah perkataan. Yang ketiga, hurra merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan A yang berada di hujung perkataan. Hooray. Hooray merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan A yang berada di tengah-tengah perkataan. Okey kawan-kawan, lepas ni kita nak lihat kepada contoh perkataan daripada lagu Dialek. Mesti kawan-kawan tak sabar kan? Jom! Gawe nak pesek, kalau rasa tidak berkenan, nanti kau jadi sakit hati. Dek sayang dia habitat, orang lain mari tak pandai, membuat aku tergila bayar. Oh, nampaknya makin menarik ni kawan-kawan. Kerana kita akan lihat pula kepada contoh perkataan daripada lagu Dialek Kelantan. Okey, kalau kawan-kawan nak tahu, lagu ini berkisahkan tentang nasihat seseorang supaya tidak bercinta. Jom kita lihat. Vokal hadapan luas A yang berada di tengah perkataan. Gewe merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan E yang berada di hujung perkataan. Peseh merupakan contoh perkataan Vokal bagi hadapan I yang berada di tengah perkataan. Baris kedua. Kalau merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan luas A yang berada di tengah perkataan. Seterusnya perkataan rasa merupakan vokal hadapan luas A juga. Dan seterusnya berkenal merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan E yang berada di hujung perkataan. Baris ketiga pula. Nanti kau jadi sakit hati. Nanti merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan I yang berada di hujung perkataan. Seterusnya, perkataan jadi merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan luas A yang berada di tengah perkataan. Manakala bagi perkataan sakit merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan I yang berada di tengah perkataan. Seterusnya, perkataan hati merupakan contoh bagi vokal hadapan I yang berada di hujung perkataan. Okey, baris keempat pula. Dok saya dia habitat. Saya merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan E yang berada di hujung perkataan. Dia merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan I yang berada di tengah perkataan. Habis
merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan luas A yang berada di hadapan perkataan. T merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan E yang berada di tengah-tengah perkataan. Okey kawan-kawan, ada lagi 2 baris ni. Jom. Orang lain mari tok pandai. Orang yang berada di hujung perkataan lain merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan luas A yang berada di tengah-tengah perkataan. Mari merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan I yang berada di hujung perkataan. Manakala perkataan pandai merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan E yang berada di hujung perkataan. Yang baris yang terakhir. Okey, buat merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan luas A yang berada di tengah perkataan. Aku merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan luas A juga, tetapi dia berada pada hadapan perkataan. Tergila merupakan vokal hadapan bagi yang berada di tengah perkataan. Manakala bayar merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan E yang berada di hujung perkataan. Jadi kawan-kawan, kita akan lihat bagi lagu dialek yang seterusnya. Jom. Yo, ningkoh bandar kota baru. Gapo? Mak adeng tanya sebab tak tahu. Yo, sini kau bandar di Kelantan kita. Baik kawan-kawan, ini adalah yang terakhir. Kita akan lihat contoh perkataan bagi vokal hadapan. Okey, baris pertama. Niko bandar kota baru. Okey, B merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan E yang berada di hujung perkataan. Baris kedua pula. Ni merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan I yang berada di hujung perkataan. Seterusnya, perkataan bandar merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan luas A. Manakala kota merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan luas A juga, tetapi berada pada hujung perkataan. Seterusnya, perkataan bahru merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan luas A yang berada di tengah perkataan. Dan tanya sebab tak tahu. Okay. Yang berada di tengah perkataan. Tanya merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan luas A yang berada di tengah perkataan. Sama juga bagi perkataan tak dan juga tahu. Manakala bagi perkataan sebab merupakan contoh bagi vokal hadapan separuh sempit. Yang berada di tengah perkataan. Yang seterusnya. Bandar di Kelantan kita. Okey, I yang berada di tengah perkataan. Bandar merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan luas yang berada di tengah perkataan. D merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan sempit I yang berada di hujung perkataan. Manakala Kelantan merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan E yang berada di hujung perkataan. Yang terakhir, kita. Kita merupakan contoh perkataan bagi vokal hadapan sempit I yang berada di tengah perkataan. Habis sudah kita belajar contoh perkataan dari lagu kanak-kanak dan juga lagu dialek. Okey kawan-kawan, kita dah sampai ke penghujung ni. Kita nak belajar tentang kepentingan alat artikulasi. Kawan-kawan,
Takkanlah kita belajar alat artikulasi tak ada kepentingannya kan? Jadi mestilah ada. Jadi apakah kepentingannya? Yang pertama, kawan-kawan dapat menggunakannya dengan betul. Yang kedua, dapat menghasilkan makna yang tepat. Yang ketiga, dapat menghasilkan bunyi bahasa. Yang terakhir, keempat, dijadikan sebagai medium komunikasi. Yeay, kita dah habis. Pergi ke pekan menunggang kuda, singgah sebentar di pekan Kangar. Tamat sudah waktu yang ada. Terima kasih sudi mendengar. Sekian. Terima. Terima kasih. Semoga ilmu Yang kami sampaikan bermanfaat.